Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Menjadi Ibn Ismail. Pada hari ini saya akan membincangkan tentang satu perkara yang menjadi sebutan di kalangan masyarakat Malaysia. Pernahkah anda terfikir bagaimana perkongsian kuasa politik antara etnik di Malaysia? Dan apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh mereka iaitu ahli politik yang berbilang kaum? Semua ini akan kami kupas. Saya dan juga kawan-kawan saya akan kupas dalam video ini. Pertama kalinya, Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada 200 lebih kumpulan etnik. Antaranya Melayu, Cina, India, Kadazan Dusun, Iban dan lain-lain. Dengan penduduk yang pelbagai budaya ini, perpaduan etnik atau sebaliknya sentiasa menjadi agenda dalam pengurusan masyarakat dan pemerintahan negara ini. Oleh kerana wujudnya kepelbagaian budaya, agama dan bahasa dalam kalangan rakyat, maka timbul pelbagai masalah juga yang melibatkan hubungan etnik. Boleh dikatakan bahawa perkauman akan sentiasa menjadi batas pemisah antara rakyat dengan kaum rakyat. Keadaan ini seterusnya boleh melahirkan ketegangan dan konflik antara kaum dan boleh menyebabkan berlakunya pertumpahan darah. Berdasarkan kalau kita melihat kembali peristiwa 13 Mei, beberapa perkara penting yang perlu dipandang serius dalam membina negara bangsa yang bersatu padu. Dalam hal ini, ternyata faktor hubungan etnik yang harmonis menjadi anak kunci, menjadi sumber ataupun anak kunci bagi keseimbangan antara kekukuhan ekonomi dan kestabilan politik. Hubungan etnik yang mantap sangat perlu dalam kalangan rakyat sebuah negara yang mempunyai kepelbagaian dari segi agama, bahasa, budaya dan etnik. Seperti yang kita ketahui, di negara ini terdapat pelbagai parti politik yang berasaskan kumpulan etnik, dan setiap parti politik akan memperjuangkan kepentingan kumpulan etnik yang diwakili oleh mereka. Jadi, persoalan yang sekarang, bagaimana kuasa-kuasa politik tersebut dikongsi dengan pelbagai bangsa yang lain? Maka rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama perlu menganggap diri mereka sebagai bangsa Malaysia dan bertindak ke arah mencapai satu matlamat. Sejajar dengan ini, perpaduan yang sedia terjalin antara kaum di negara ini perlu diperkukuhkan lagi bagi mewujudkan suasana negara yang aman, maju, selamat dan makmur. Sekian daripada saya. Saya teruskan dengan kawan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan saya, insya-Allah saya akan menceritakan dan menjelaskan tentang sejarah pembentukan politik di Malaysia. Okey, urutan sejarah Malaysia daripada selepas tamat Perang Dunia Kedua pada 1945 sehingga sekarang memaparkan 3 era penting jika diukur berdasarkan pola konflik, keamanan dan kestabilan. Ternyata ketika itu, jika nak dibandingkan antara Malaysia dengan Sri Lanka, Malaysia jauh lebih aman dan selamat. Namun, rakyat Malaysia ketika itu telah mengalami rasa serik hidup dan terpaksa segera belajar, bersabar dan cintakan keamanan dan kestabilan politik dengan mengambil bahagian dan aktif dalam politik kepartian berteraskan sistem demokrasi berpilihan raya. Seperti yang kita tahu, pilihan raya yang pertama telah diadakan pada Julai 1955 di Semenanjung Malaysia. Tetapi pengalaman pembentukan parti politik jauh lebih awal daripada tarikh tersebut. Pembentukan parti politik telah terbentuk lebih awal daripada tarikh pilihan raya umum yang pertama. Selepas Perang Dunia tamat, keadaan kehidupan rakyat ketika itu sangat daif dan susah, sehinggalah timbul konflik antara kaum Cina dan kaum Melayu ketika itu. Konflik pergaduhan dan konflik masalah-masalah besar ketika itu. Dan ketidakstabilan dan keadaan tidak aman ini berlanjutan setelah kerajaan kolonial British pada 1 April 1946 mengisytiharkan Malayan Union
sebagai kerajaan baharu selepas perang di Malaya. Pembentukan Malayan Union ni antaranya penyerahan semua kuasa raja-raja Melayu kecuali yang berkaitan dengan agama Islam ketika itu. Lalu Parti Melayu UMNO telah terbentuk pada 11 Mei 1946. Tujuan dia berjaya memobilisasikan pelbagai petuahan Melayu untuk menentang penubuhan Malayan Union. Kerana Malayan Union ketika itu yang dilihat sebagai lebih menguntungkan kaum bukan Melayu. Politik kepartian di Malaysia mempunyai asal usul dan sejarah bertitik tolak daripada konflik perkauman. Orang-orang Melayu ketika itu bersatu membentuk UMNO sebagai benteng pertahanan terhadap ancaman hak-hak oleh Malayan Union tahun 1946. Di pihak lain juga orang-orang Melayu membentuk PAS tahun 1951 untuk memperjuangkan penubuhan negara Islam. Selain itu, orang-orang India menubuhkan MIC pada Ogos 1946 untuk menjaga kepentingan etnik India. Dan tidak terkecuali juga orang-orang Cina menubuhkan MCA pada Februari 1949 untuk menjaga kepentingan etnik Cina dan golongan mereka. Okey. Kita boleh tengok parti politik, terdapat banyak parti politik di Malaysia, tetapi ada parti politik yang telah ditubuhkan sebelum merdeka dan parti politik yang telah ditubuhkan selepas merdeka. Okey, yang pertama kita tengok parti politik yang telah tertubuh sebelum merdeka, antaranya daripada etnik Melayu, antaranya ialah PKMM, UMNO, Hizbul Muslimin dan PAS. Itu parti politik daripada Melayu. Seterusnya daripada Cina, AMCJA serta MCA, dan daripada India iaitu MIC, dan parti umum ialah antaranya IMP, Parti Buruh Setanah Melayu, Parti Nasional dan Parti Kebangsaan Melayu Sarawak. Itu antara parti politik yang dibentuk sebelum kemerdekaan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibn Hakim dan Ismail dan bernama Metrik Gam 172-137, dan saya akan menerangkan tentang perkongsian kuasa di Malaysia. Jika kita menelusuri sejarah kontrak sosial ini, dua bentuk persetujuan telah dicapai antara bangsa Melayu dan kaum bukan Melayu. Pertama, kaum bukan Melayu hendaklah menerima hakikat bahawa orang Melayu adalah pewaris tanah Melayu, maka warisan Melayu seperti agama Islam, bahasa Melayu, tanah-tanah orang Melayu dan hak-hak untuk memerintah negeri Melayu hendaklah dipelihara, dijamin dan dikekalkan selepas kemerdekaan dicapai. Perjanjian yang kedua ialah orang Melayu bersetuju bahawa tiap-tiap penduduk tanah Melayu yang lahir di tanah Melayu sebelum merdeka hendaklah diterima sebagai warga negara persekutuan di tanah Melayu menerusi undang-undang automatik, dan juga hak budaya kaum lain termasuk bahasa dan agama mereka dipelihara, iaitu tidak dihapuskan. Dan juga orang Melayu bersetuju bahawa perkongsian dengan kaum-kaum bukan Melayu dalam aspek pemerintahan. Maka persetujuan ini telah diletakkan sebagai isi kandungan dalam perlembagaan persekutuan seperti yang terkandung dalam artikel 153 dalam kurungan 23 yang menyatakan bahawa YDPA iaitu Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab memelihara kedudukan istimewa orang Melayu termasuk peribumi Sabah dan juga Sarawak dalam bidang pendidikan seperti beasiswa, kemudahan latihan, kuota tempat di institusi pendidikan awam, perkhidmatan awam dan perkhidmatan awam, bidang ekonomi dan perniagaan, dan hak Melayu tanah seperti tanah rizab. Sejauh manakah generasi muda hari ini tanpa mengira kaum menyedari akan
ada kewujudan kontrak sosial ini dan sanggup untuk menerima dan menghormati dan menghormatinya. Senario pada hari ini menunjukkan betapa masih ada lagi rakyat Malaysia yang tidak memahami ruang lingkup perkongsian kuasa dan prinsip perjanjian ini. Seperti contoh, sehingga kini kita masih menghadapi pelbagai persoalan dan cabaran yang dilontarkan oleh pihak tertentu yang dilihat lebih bersifat provokatif untuk mengeruhkan perpaduan kaum di dalam Malaysia. Maka dalam menjawab persoalan ini, pemahaman yang lebih mendalam berhubung konsep dan prinsip asas tadi haruslah dijelaskan kepada seluruh rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azim bin Adnan dan saya akan membicarakan tentang perubahan trend dan corak pengundian. Keputusan pilihan raya pada 2008 memperlihatkan trend dan corak pengundian yang berbeza daripada pilihan raya sebelumnya, iaitu BN menguasai majoriti kerusi tanpa banyak cabaran, kecuali bagi pilihan raya 1966. Dalam pilihan raya 2008, BN mendapat sokongan masyarakat pelbagai kaum sehingga menjamin kemenangan mereka mempertahankan majoriti 2/3. Unsur politik lama yang bertunjangkan politik perkauman kurang berkesan dalam menarik sokongan penyokong dan pengundi. Terdapat pemimpin dan parti politik yang memanipulasi isu perkauman untuk meraih undi kerana strategi sedemikian mudah memancing emosi pengundi kaum terbabit. Apatah lagi jika yang disentuh itu membabitkan hak dan kepentingan kaum berkenaan seperti agama, bahasa, ekonomi dan pendidikan. Strategi memanipulasi isu perkauman begitu berkesan yang menjadi formula kemenangan untuk sekian lama. Sebaliknya, dalam pilihan raya umum ke-12, gaya politik baharu mengambil tempat. Untuk pertama kali dalam kebanyakan kawasan, pola pengundian tidak lagi berdasarkan kaum dan agama. Sebaliknya, pengundi lebih mengutamakan parti yang diwakili calon, tidak kira sama ada dari parti BN atau pembangkang. Pengundi memilih sesuatu parti atau calon merintasi garis perjuangan perkauman. Pengundi lebih berminat dalam isu yang lebih besar dan utama membabitkan tadbir yang urus yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imran bin Rosli. InsyaAllah saya akan menghuraikan cabaran-cabaran perkongsian kuasa politik antara etnik di Malaysia. Cabaran yang pertama ialah menghadapi kesukaran mencapai persefahaman dan toleransi di antara kaum. Seperti mana kita ketahui, masyarakat di Malaysia terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum yang mempunyai perbezaan sejarah, perbezaan warisan, perbezaan kebudayaan dan juga perbezaan asal-usul. Dan cabaran yang kedua ialah masyarakat bersifat parokial, kedaerahan dan kesukuan. Hal ini akan menyukarkan usaha untuk mencapai persefahaman di antara kaum apabila wujudnya sifat seperti ini dalam sebilangan masyarakat. Dan cabaran yang ketiga ialah wujudnya pelbagai parti politik yang berasaskan kumpulan etnik dan memperjuangkan kepentingan kumpulan etnik yang diwakilinya. Seperti mana yang kita ketahui, parti-parti politik di Malaysia diwujudkan atas dasar untuk menyuarakan hak-hak kaum masing-masing. Seperti UMNO adalah untuk menyuarakan hak-hak orang Melayu, manakala MIC menyuarakan hak-hak orang India dan MCA adalah untuk menyuarakan hak-hak orang Cina. Dan yang terakhir ialah menimbulkan perasaan tidak puas hati dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum. Seperti mana kita ketahui, parti-parti politik di Malaysia diwujudkan adalah untuk menyuarakan
kepentingan kumpulan etnik masing-masing. Hal ini akan terjadi, akan menimbulkan rasa tidak puas hati apabila sesuatu keputusan yang dibuat tidak memihak kepada semua pihak. Oleh itu, saranan saya adalah untuk menyemai semangat cinta akan negara kepada semua masyarakat dalam usaha untuk mencapai integrasi yang utuh dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagai kesimpulan dari apa yang dibincangkan oleh kami, kita dapat simpulkan bahawa perpaduan atau sistem perpaduan merupakan suatu aset yang amat bernilai bagi negara kita. Kerana apa? Kerana negara kita mempunyai pelbagai kaum. Cina ada, India ada, Melayu ada. Tambahan pula dengan pendatang asing. Bayangkan betapa ramai kaum yang kita ada. Jadi, perpaduan kaum merupakan satu benda yang patut kita pandang tinggi. Kerana apa? Apabila kita berjaya mencapai perpaduan kaum atau kasih sayang antara kaum, semestinya pelbagai kejayaan yang dapat kita capai. Bayangkan apabila kita mempunyai rakyat yang mencintai antara satu sama lain, yang menghormati kaum yang lain, sudah pasti tiada masalah berlaku. Tiada masalah seumpama 13 Mei berlaku. Dan juga seumpama itu, negara kita perlu melihat pelbagai kaum sebagai suatu nikmat, bukan sebagai suatu masalah. Kita Melayu, Cina, India adalah aset bagi negara, bukan dia liability. Jadi akhir kata, jom sama-sama kita memupuk cinta atau kasih sayang antara satu sama lain, antara kaum. Kerana apa? Kerana kaum yang berjaya adalah kaum yang sentiasa cinta sesama kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.